Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pelajar tingkatan 2. Baik, untuk pelajaran kali ini Ustaz nak minta semua pelajar untuk buat video macam yang Ustaz buat ni. Jadi sebelum tu Ustaz nak bagi satu tutorial sikit untuk buat video macam ni. Jadi yang pertama sekali, perkara yang paling awal sekali adalah untuk record screen iPad. Untuk record screen iPad kita kena buat masuk dalam ni. Lepas tu bawah ni ada button. Dia asal dia tak ada warna merah. Bila kita dah on, dia akan keluar macam ni. Tapi sebelum kita on, dia akan bagi pilihan kamera roll. Tekan dekat kamera roll. Mikrofon on ni jangan lupa on. Sebab bila kita tak on mikrofon ni, apa yang kita cakap dekat luar ni takkan dengar dalam ni. Jadi dia cuma screen record saja. Baik, kalau kita nak screen record dengan suara, kita kena on dengan mikrofon. Lepas tu bila dah tekan start recording, stop recording tu dia akan jadi start mula-mula sekali. Bila kita start, dia akan kira dalam kiraan 3. Waktu tu lepas pada 3 kita dah mula boleh screen recording. Baik. Untuk screen recording, lepas habis screen recording tu barulah mula korang punya video. Untuk kali ni InsyaAllah Ustaz akan buat pembelajaran untuk tajuk pelajaran ke-16, Tayamum dengan debu suci. Tayamum dengan debu suci, maksud tayamum yang bahasa adalah melakukan sesuatu dengan tujuan. Jadi tak berapa nak penting, tetapi yang paling pentingnya adalah istilah dia. Istilah dia korang kena betul-betul ambil, ingat dan hafal yang ni. Yang ni yang penting. Apabila korang dah hafal yang ni, dan apabila soalan tanya maksud tayamum apa, korang jawab yang ni je. Menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu. Bukan sapu saja, dia mesti ada cara dia. Dan juga niat dia. Bukan sapu tanpa niat. Dia mesti ada niat. Kalau kita sapu saja, orang panggil main tanah. Tapi kalau kita sapu dengan niat tayamum, barulah jadi tayamum. Untuk apa tayamum tu? Menggantikan wuduk dan juga mandi junub. Dia bukannya nak buat saja. Dia ada ganti dia. Kalau sekadar ambil tapi tak ganti wuduk pun, ambil tayamum tapi tak ganti wuduk pun, air ada kan. Jadi maksudnya dia tak boleh untuk tayamum, sebab dia syarat dia adalah dia nak ganti wuduk saja. Baik, itu adalah berkenaan tentang maksud. Dan seterusnya dalil naqli tayamum. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Surah Al-Maidah ayat 6. Maksud, dan jika kamu sakit. Ni dalil dia. Dalil naqli ni adalah dalil daripada Al-Quran dan hadis. Naqli. Dia ada satu lagi kita panggil dalil aqli. Dalil aqli adalah dalil yang mana yang berkaitan tentang akal. Berkaitan tentang akal. Cara tulis dia adalah naqli. Dalil berkaitan tentang naqli, tapi satu lagi kita panggil sebagai aqli. Dalil berkaitan tentang akal. Dia akal, dia bukan Al-Quran ataupun hadis, tapi dia melalui akal, melalui pemikiran. Baik. Yang tu untuk sedikit lah tentang dalil. Dan seterusnya, wa in kuntum marda ala safarin, dan jika kamu sakit tidak boleh kena air. Ini dalam Al-Quran. Atau dalam perjalanan, atau salah seorang kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk wuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Jadi ini syarat dia kalau tak ada air. Benda yang kita boleh buat dengan wuduk dan juga mandi wajib, tapi tak boleh buat sebab air tak ada, kita ganti dengan tayamum. Itu cara dia. Sapulah ke muka dan kedua-dua belah tangan dengan
debu itu. Okey, baik. Sebab dia haruskan tayamum, ada sebab dia. Dia tak boleh tiba-tiba kita nak buat. Dia ada kat sini dia tulis 4 sebab. Yang pertama, tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Air ada, tapi air itu untuk minum saja. Jadi kalau air untuk minum semata-mata, air yang untuk basuh, mandi dan sebagainya tak cukup. Kalau kita pakai yang tu, maka boleh tayamum. Dan yang kedua, ada air, tapi air adalah sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Musim sejuk kan. Jadi bila musim sejuk ni dia tak boleh dia tak boleh ambil air. Ambil air dia akan sejuk, mungkin akan memudaratkan dia, boleh mati. Sebab apa? Sebab air tak boleh ambil air, sejuk-sejuk dia kan. Dia boleh untuk bertayamum. Cari pasir, cari debu tanah kat luar tu, yang tu lah kita pakai tayamum. Ganti dengan wuduk kita tak boleh pakai tadi ni. Dan yang ketiga, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit. Penyakit atau sakit seperti melecur. Air ada, tak sejuk, tapi dia ada sakit. Dia kena air je, tangan dia akan allergic, yang mana yang menyebabkan dia akan gatal-gatal satu badan, contohlah benda tu. Ataupun melecur, dia kena api dan sebagainya, tak boleh kena air. Kena air lambat baik ataupun makin teruk. Jadi benda tu semua menyebabkan dia boleh untuk mengambil tayamum. Dia ambil debu lah, ambil debu ganti dengan air tu. Ataupun air ada, dia tak sakit pun, tapi air tu duduk jauh. Contohnya bila dia pergi nak ke tempat tu, maka tak sempat untuk dia solat zuhur. Tempat tu terlalu jauh sangat. Jadi maka dia boleh untuk tayamum. Okey. Jadi itu adalah sebab diharuskan tayamum. Dan seterusnya, syarat tayamum. Syarat tayamum, dia pun ada syarat. Tadi sebab dibolehkan tayamum, tapi kita nak buat tayamum, ada sebab. Sebab dah ada, tapi nak buat tayamum dia kena cukup syarat dia. Tak cukup syarat, walaupun ada sebab dia tak cukup syarat, kita tak boleh ambil tayamum lagi. Yang pertama apa? Telah masuk waktu solat. Ni untuk solat lah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tu dah masuk waktu, barulah kita boleh bertayamum. Kalau kita masuk sebelum Zuhur pukul 1.20 contoh, kita ambil 1.19 tayamum, tak boleh tak boleh. Kita kena ambil lepas pada 1.20 ni, 1.21 ke, barulah kita boleh ambil tayamum. Tapi kalaulah lepas pada jadi kalau sebelum tak boleh. Lepas pada masuk waktu, kita kena tunggu masuk waktu dulu, baru kita boleh tayamum. Lepas tu yang kedua, cari air selepas masuk waktu solat. Lepas masuk waktu solat, kita cari air. Kita cari dulu sekeliling kawasan. Kita tengok tempat tinggi, adakah air, ada tak tasik, ada sungai ke tak. Tak ada, tak ada juga. Syarat kedua dapat. Yang syarat ketiga adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi najis kat badan dia lah. Dia ada, kalau dia rasa badan dia terkena najis apa-apa, cuci dulu. Pakai istinja. Tahu istinja? Cuci dengan batu ataupun daun. Ambil daun dia, tapi tak apalah. Baik, cuci batuk dengan daun. Kalau tak ada air kan, bagi setinjak lah. Cuci dulu daripada najis tu. Dah settle najis, dah cuci kat badan, barulah selesai syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur. Debu saja, jangan campur dengan benda-benda lain. Debu kat tanah tu saja. Kalau ada terjumpa benda debu tapi tercampur dengan kapur, ataupun tercampur dengan tepung, tercampur dengan beras, tercampur dengan segala jenis gula ke apa ke, tak boleh. Dia kena debu semata-mata. Cari debu yang memang debu tak campur apa-apa. Kat kawasan tu debu banyak, tak mesti jumpa punya. Tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Jadi sebelum dia nak bertayamum pun dia kena tahu arah kiblat dia dekat mana. Dia bukan boleh main tayamum agak-agak solat, dekat mana dia boleh solat. Bukan dia kena tahu tempat dia kiblat dekat mana, barulah dia punya tayamum sah. Itu syarat syarat. Kalau syarat tak dipenuhi, maka tak sah tayamum dia. Baik, itu adalah tayamum, syarat tayamum. Okey, baik, next kita akan buat tata cara tayamum. Sebelum kita masuk tata cara tayamum tu, Ustaz nak bagi tahu tentang rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Wuduk ada berapa? Lupa lah tu, 6. Tayamum 4. Jadi tayamum pertama adalah niat. Sama macam wuduk tadi ada niat juga. Tayamum yang kedua adalah menyapu muka dengan debu tanah. Kalau wuduk, membasuh muka.
Tayamum yang ketiga, rukun dia adalah menyapu tangan sampai ke siku. Menyapu tanah tangan sampai ke siku, menyapu debu dia. Jadi yang ketiga. Yang keempat, tertib. Ingat, niat, menyapu muka, menyapu tangan, tertib. Niat, muka, tangan, tertib. NMTT. NMTT. Ingat 4 benda tu. Baik. Selepas rukun dia punya sunat dia. Lepas rukun kita buat sekali dengan sunat. Wuduk pun ada sunat, tayamum pun ada sunat dia. Kalau dalam buku teks, sunat dia ada 9. Tapi Ustaz akan go through satu-satu. Korang dengar baik-baik, ingat baik-baik benda ni. Dan yang pertama sekali, apabila kita nak bertayamum, sunat bertayamum adalah membaca bismillah. Sebab sunat yang pertama, basmalah, iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum bertayamum tu, bismillahirrahmanirrahim. Itu niat yang pertama sekali. Yang kedua, kita akan mulakan rukun yang pertama. Apa rukun tadi? Lupa tu. N. Apa N? Niat. Niat adalah hati. Saja aku tayamum untuk menggantikan wudu kerana Allah Ta'ala. Jadi macam tu. Niat dia dalam hati. Sahaja aku tayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala pun boleh. Nawaitu tayamum li istibahati fardhi solah lillahi ta'ala. Okey, jadi itu niat dia. Dalam buku teks ada, boleh tengok. Dan seterusnya, cara yang kedua adalah merenggangkan jari. Itu sunat dia. Merenggangkan. Jangan rapat. Renggangkan. Ketika mana kita nak renggangkan? Ketika kita tepuk ke tanah. Tanah ni kita tepuk. Tanah kita tepuk. Tepuk sekali. Lepas tu bila kita dah tepuk, kita letak kat tanah tadi, tepuk. Kemudian kita akan nipiskan. Ni sunat dia. Nipis. Tadi sunat yang pertama apa? Sunat pertama baca bismillah. Yang kedua renggangkan jari ketika tepuk. Yang ketiga adalah sunat dia adalah tepuk tanah. Tepuk tempat lain lah. Tepuk bagi nipis. Tepuk macam ni. Bagi nipis kan. Kemudian itu sunat yang ketiga. Lepas tu buat rukun yang kedua apa? N. Tadi habis niat. M. Muka. Sapukan muka. Sapukan muka. Cara sapukan muka adalah kita mulakan bahagian atas. Ni sunat dia. Bahagian atas. Jangan pakai yang ni. Pakai yang atas sekali jari kita ni, yang jari telunjuk dengan jari ibu jari. Sapu bahagian muka, kemudian turun. Kita guna jari yang ni pula, jari tengah. Turun lagi. Lepas tu jari manis. Lepas tu bila dah turun lagi ke bawah ni, kita guna yang paling bawah sekali tangan kita ni. Sampailah ke dagu. Itu adalah cara tayamum. Lepas tu sunat lagi, antara sunat lagi adalah kita melebihkan sapuan dari sepadan muka ni. Nampak ni? Dia macam ni. Ni muka. Bila kita tayamum, kita lebihkan sikit ke belakang ni. Belakang telinga sampai ke bawah dagu. Muka tak kat ni je. Tapi kita bawah dagu ni kita lebihkan. Itu sunat. Seterusnya sunat yang seterusnya kita renggang jari sekali lagi. Renggang sekali lagi untuk kita tepuk debu tanah yang kedua. Jangan ambil tempat tu dah, ambil tempat lain pula. Jadi bila kita dah tepuk, kemudian kita nipiskan sekali lagi. Dah tepuk yang tempat basuh muka, yang sapu muka tadi tu, tepuk tempat lain pula, jangan tepuk tempat sama. Lepas tu nipiskan pula, sama macam muka tadi. Lepas tu kita akan sapu tanah ke tangan. Sapu dia, cara dia adalah dengan sunat, kita mulakan bahagian atas. Bukan bawah dulu Sunat atas dulu. Yang hujung sekali. Tadi atas muka. Kalau hujung tangan, sunat untuk tangan. Cara dia adalah kita letakkan jari yang ni belah tangan kiri, jari yang telunjuk hujung ni. Kemudian kita akan pergi ke belakang tangan. Pakai yang bahagian ni dulu. Bahagian ni dulu. Belakang tangan. Kemudian barulah kita masuk jari yang seterusnya. Bawah sikit jari manis. Bawah lagi jari jari ni jadi apa entah ni. Jadi kelingking. Lepas tu bila kita masukkan bahagian tangan, kita lebihkan sikit. Sama sunat macam muka tadi, kita lebihkan sikit. Tangan takat ni je siku, tapi kita lebihkan sikit tengah sampai ke tengah-tengah lengan ni kan. Sampai ke tengah lengan ni. Bagi muscle. Okey. Lepas tu bila kita nak naik ke atas balik, dah kita gunakan bahagian ni dah tadi. Kita nak naik ke atas balik, gunakan bahagian yang ni. Naik ke atas balik, kita akan naik belah depan. Sebab itu tak sapu lagi depan ni. Nampak? So, dah habis.
Sampai dekat ni je. Okey. Ni. Yang ni jangan kacau. Sebab ni kita nak pakai kat tangan kiri. Tangan kanan dah habis dah debu. Jom kita masuk tangan kiri pula. Bila kita dah habis macam ni, mulakan dengan tangan mulakan dengan macam tadi juga, kita pakai jari telunjuk ni. Okey. Lepas tu bila dah bawah sikit, jari hantu, jari manis dan jari kelingking lebih sikit sampai sini. Lepas tu pusing pula, kita sapu bahagian depan pula. Kita habiskan yang tanah yang dekat sini, sampailah ke atas. Habis tayamum kita untuk tangan. Dan kemudian berturut-turut antara sapuan muka dan tangan adalah sunat, iaitu kita sapu muka dulu baru tangan. Jangan tangan dulu. Bila tangan dulu kita tak dapat pahala sunat dia. Dan kemudian kita berdoa. Berdoa dia sama macam berdoa wuduk tadi. Berdoa wuduk, ingatlah, sampai ingatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Cari di internet, jumpa nanti. Itu saja. Okey, perkara yang membatalkan tayamum adalah semua benda yang membatalkan wuduk. Jadi apa yang batalkan wuduk, maka dia juga batalkan tayamum. Cuma dia tambah. Dia ada benda yang batalkan tayamum tapi tak semestinya batalkan wuduk. Dia tak batalkan wuduk tapi dia akan batalkan tayamum, iaitu ada air. Ada air, dia terjumpa air. Elok-elok nak solat, baru nak angkat takbir. Dah angkat takbir dah, tiba-tiba ada air. Jadi bila ada air, maka solat dia tak sah. Dia kena ambil wuduk dengan air dulu. Boleh menggunakan air semula. Kalau ni masalah kalau air tak ada. Air ada tapi tak boleh sakit. Tiba-tiba baru nak solat, dia dandan sembuh. Bila dia sembuh, maka dia kena berhenti solat, dia kena ambil wuduk semula. Lepas tu dia solat balik. Itu adalah perkara yang membatalkan tayamum tadi. Hikmah disyariatkan tayamum, kenapa? Kebaikan dia, iaitu menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Maksudnya dia nak cerita, solat ni kena jaga. Tak kisahlah air ada ke air tak ada ke, memang kena solat. Buatlah apa cara sekalipun. Tayamum, cari tanah mesti ada punya, mesti jumpa. Takkan tak jumpa kot. Yang kedua adalah menunjukkan kasih sayang kita, menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita, kerana memberikan keringanan. Kalau kita nak cari air juga susah lah, tapi Allah bagi kemudahan kat kita. Tak ada air tak apa, boleh pakai tanah, senang je. Jadi itu tanda kasih sayang Allah. Dan juga memelihara kesihatan dan daripada kemudaratan, kerana tujuan tayamum termasuk untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak. Jadi kalau kita nak pakai air juga kan, tak boleh pakai benda lain, maka rosaklah kita punya badan. Jadi kalau badan kita tak boleh kena air, tapi Allah SWT memberikan kemudahan pada hamba dia. Islam memberikan kemudahan. Jadi kita boleh pakai tanah, tak perlu pakai air kalau badan kita sakit. Dan seterusnya menghindarkan sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk. Ni kalau sejuk tadi yang sakit. Ni kalau terlalu sejuk, hikmah kebaikan yang kita boleh dapat dari tayamum dapat hindarkan kita daripada kemudaratan tubuh badan dapat menghindarkan kita daripada rosak tubuh badan kita. Jadi itu adalah kebaikan tayamum. Itu sahaja. Selepas habis tu boleh save, dia boleh stop recording tapi sebelum tu Ustaz nak buat satu lagi tutorial video untuk record screen kita. Masuk dalam iMovie, iMovie boleh kita cari kat search ni iMovie, tulis kat sini iMovie, dia akan keluar iMovie bawah ni. Jadi bila tekan iMovie, maka cara dia adalah tengok tab ni, tab dekat to record from camera ni, tekan kat sini allow. Jadi dia akan keluar kamera, cuma flip back kamera saja, dia akan nampak muka kita untuk kita buat tutorial melalui perbuatan. Itu je. Jadi selamat berjaya, selamat mencuba dan juga selamat menyiapkan tugasan Ustaz bagi. Yang tu saja. Wallahu alam.